والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan penceramah kita baru WhatsApp saya sebentar tadi. Ia terlelap. Inilah risiko menjadi pengatur program di masjid. Sekiranya penceramah tak datang, maka kita kena bersedia mengganti pada bila-bila masa. Sebenarnya ada satu kaedah yang boleh membantulah sikit sebanyak untuk kita supaya terjaga pada waktu yang diperlukan. Pada waktu misalnya kita nak bangun pukul 4, nak tahajud misalnya. Pada waktu berlaku kecurian, pada waktu berlaku kebakaran, pada waktu berlaku sesuatu perkara yang cemas. Ada satu ayat dalam Al-Quran daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am, saya ingat ayat berapa, tapi kita boleh semak nanti ayat dia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ayat ini diijazahkan oleh almarhum guru kepada kami untuk menunjukkan pada waktu yang diperlukan. Kita kerjalah sebanyak mana pun, kita tidur lewat sekalipun atas urusan-urusan yang penting, dan kita boleh nak tidur awal, terpaksa tidur lewat, dan terpaksa pula bangun awal esok. Jadi apabila sudah bangun, dah tidur, dah masuk dah hari, dah di tempat tidur, maka niatkan jam berapa kita nak bangun esok. Katalah nak bangun pukul 4, kita nak tahajud, solat tahajud, solat darur Tuhan, solat sunnah. Maka baca ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Almarhum Tuan Guru masa menyampaikan ilmu ini, pada tangan saya tak ada pen, tak ada buku, sama macam tuan-tuan lah sekarang. Tapi bila beliau bacakan itu terus melekat dalam otak saya, dalam ingatan saya, dan saya amal sampai sekarang. Dia terus melekat. Dia baru rezeki agaknya. Ada setengah tu tulis, siap tulis kat buku, tapi tulisannya tu hilang. Tak ke mana-mana dia letak simpan, tak ada jadi rezeki dia lah. Itu sama juga macam doa. Saya terima doa untuk mengalih hujan, bukan tahan hujan, alih hujan. Doa ni saya terima daripada satu orang imam masjid Ubudiyah. Nama masjid itu Masjid Ubudiyah di kampung Taman Tasik Tambahan Ampang. Masjid Ubudiyah Taman Tasik Tambahan Ampang, dekat dengan sekolah saya mengajar sandaran dulu. Satu Jumaat lepas sembahyang Jumaat, ada jiran taman tempat saya tinggal tu buat kenduri, jemput jemaah masjid lah. Jadi dah selesai kenduri semua, saya ringkaskan cerita. Imam yang mengimamkan tahrir doa pada petang itu bercerita, buka cerita. Dia tersebutlah doa tadi tu, doa
untuk mengalih hujan tu. Mengalih hujan. Imam Osman nama. Imam Osman ni kelebihannya tuan-tuan, kalau dia baca khutbah, dia memang berkhutbah. Dia tak baca teks, dia keluar daripada kepala dia. Hebatlah orangnya. Kalau dia tulis khutbah tu, memang dia punya isu yang diutarakan tu merangkumi berbagai aspek dalam negara, luar negara. Banyak pondok biasa je, bukan ada degree, bukan ada PhD, tak ada. Tapi kelebihannya itulah, kalau dia menulis khutbah, memang dia punya isu yang diutarakan dalam khutbah itu merangkumi berbagai aspek. Dan dia cerita pasal orang berkebun, orang buat kenduri, kesian tuan rumah bila kenduri, bila hujan, tetamu tak ramai yang datang. Ini saya nak pesankan satu doa yang boleh diamal untuk mengalih hujan. Doa untuk mengalih hujan. Dia baca doa tu, sekali dia baca tu terus saya ingat, lekat. Terus melekat. Jadi rezeki ya. Tuan-tuan nak doa tu kena datang rumah saya, bawa kami golek situ. Mana boleh bagi peri itu je. Ya. Sembuh. Yang semalam saka boleh berlaku sama ada secara sedar, secara tidak sedar, dan juga boleh berlaku dalam mimpi. Boleh berlaku secara sedar, secara tidak sedar, dan boleh juga berlaku dalam kalau kita lihat bagaimana mulanya saka itu, menurut Datuk Dr. Amran Kasimi. Dr. Amran Kasimi ini salah seorang daripada penyelidik di Universiti Bahasa Malaysia UKM di bawah Jabatan Persuratan Melayu, yang kerja dia menyelidik kefahaman animisme masyarakat Melayu. Dia diberi geran, diberi peruntukan oleh pihak universiti untuk menyelidik, membuat penyelidikan, membuat kajian tentang kepercayaan animisme. Animisme masyarakat Melayu ini maksudnya kepercayaan masyarakat Melayu kepada perkara-perkara perbohongan, perkara-perkara perdukunan dan sebagainya. Jadi suruh mengkaji. Apa kata Dr. Amran Kasimi? Seseorang itu akan menyatakan hasratnya kepada makhluk halus sebelum menjalinkan hubungannya dengan makhluk itu. Hasrat tersebut membangun suatu persefahaman di antara pembela dan makhluk halus. Jenis-jenis persefahaman ini, ataupun kita kata MOU ni, dia ada beberapa jenis ni. Yang pertama pembela, yang kedua berkawan atau bersahabat, yang ketiga bersaudara. Apa yang dimaksudkan dengan membela saka ni? Istilah membela ni merujuk kepada seseorang yang menjadikan makhluk-makhluk halus ini sebagai makhluk belaannya. Makhluk itu akan diberi makan pada masa-masa tertentu, dan sebagai balasannya makhluk tersebut akan sentiasa berdampingan dengannya. Ini yang disebut sebagai pembela. Manakala kalau kita rujuk kepada istilah berkawan atau bersahabat, istilah berkawan ataupun bersahabat ini merujuk kepada seseorang yang akan memanggil makhluk halus itu menjadi sahabatnya ketika diperlukan dengan kaedah-kaedah, dengan cara-cara yang tertentu. Hubungan tersebut bergantunglah pula kepada perjanjian yang dibuat pada peringkat awal. Sahabat daripada makhluk halus kebiasaannya akan dihadkan bagi mematuhi beberapa peraturan, seperti tidak boleh berada dalam rumah sekiranya tidak dipanggil. Tak panggil jangan datang. Ini yang letak di luar rumah. Boleh dikatakan semua makhluk halus boleh dijadikan kawan atau sahabat. Boleh itu bukan boleh dari segi hukum syarak. Jangan salah faham lah. Boleh ni maksudnya ada kaedah
yang diamal oleh masyarakat Melayu tradisional dahulu untuk menjadikan mereka itu makhluk-makhluk halus ini sebagai kawan dan sahabat. Yang ketiga, bersaudara. Istilah bersaudara ini merujuk pada seseorang yang menjadikan makhluk halus itu sebagai belahannya dan menjadikan hidangannya pada masa-masa yang tertentu sebagaimana yang dipersetujui. Bagaimanapun apabila seseorang itu mempersaudarakan dirinya dengan makhluk halus, maka orang tersebut tidak boleh membuang atau menolak kehendak makhluk halus itu sehinggalah sampai ajalnya. Ya. Bolanya ini kita jumpa banyak di Darushifa sejak kami beroperasi. Darushifa saya besar Januari 2011 kita melakukan operasi sampailah hari ini masih beroperasi. Macam-macam jenis itu, macam-macam jenis. Bagaimana sangka ini boleh terjadi? Sangka terjadi apabila seseorang itu membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan khidmat makhluk halus tersebut ataupun untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan yang manusia biasa tak ada. Sebagai balasan atas khidmat makhluk halus tersebut atau jin tersebut, seseorang itu akan menawarkan diri bagi menjaga makhluk halus ini secara turun-temurun. Itu yang apabila dia rasa dekat-dekat nak habis nyawa, apabila dia rasa dah tak larat, dah tak lalu, akan dicari pengganti. Biasanya yang saya katakan semalam, kalau mengikut keturunan Bugis, aliran Bugis, dia akan berikan, serahkan hak penjagaan itu tadi, penjagaan makhluk halus ini kepada anak yang sulung atau anak yang bungsu atau mana-mana anak di antara anak dan yang sulung dan anak yang bungsu itu yang rapat dengan tuan punya makhluk halus. Ya, mana-mana yang rapat. Untuk apa makhluk sangka ini dipelihara? Ya, sangka ini dipelihara untuk beberapa tujuan. Ya, yang pertama menjaga harta, jaga rumah, jaga tanah, jaga kebun. Ada juga yang disuruh menjaga diri dia sendiri, menjaga keluarga daripada dianiaya, daripada diperkotak-katik oleh orang lain. Ada juga yang diminta menjalankan kerja-kerja seharian seperti bercucuk tanah, bertani, memburu binatang dan sebagainya, tangkap ikan. Ada juga yang diminta menjalankan kerja-kerja berat seperti mengangkat batu-batu besar, menebang, mengangkut pokok-pokok balak dan sebagainya. Ada juga yang digunakan untuk melawan musuh sebagai ilmu pengisian diri ataupun ilmu kebatinan ya, masyarakat Melayu kita dulu. Ada juga digunakan untuk tujuan perubatan, untuk jadi bomo, jadi bidan, jadi tukang urut. Bukan semua bukan semua bomo, bukan semua bidan, bukan semua tukang urut menggunakan khidmat makhluk halus ini, tidak, bukan semua ya. Jadi kalau saya katakan nanti secara umum saja begitu, nanti tuan-tuan ingat semua rukun, semua bomo, semua bidan pakai makhluk halus. Tidak, ya, bukan semua. Ada sebahagiannya yang memang betul-betul dia mahir. Ada sebahagiannya memang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia kelebihan, mampu mencari mana-mana urat-urat saraf dalam sana dengan kabur kali yang tersilap, yang tersimpul dan sebagainya. Dia tahu, dia pegang, dia tahu. Ya, memang betul kemahiran dia. Ya. Ada juga sebahagiannya yang digunakan dipelihara sangka itu untuk tujuan pengangkutan. Yang saya katakan sekarang harimau jariah dijadikan pengangkutan. Tapi kena bagi pokok untuk dijilat. Jenis-jenis ya, jenis-jenis ataupun tugas, apa jenis dan tugas ini. Antara makhluk halus yang mendatangi masyarakat Melayu, contohnya hantu raya, pelesir, polong, toyol, hantu laut, bunian ya. Nama-nama ini adalah nama-nama panggilan masyarakat Melayu dan dia tidak disebut di dalam Al-Quran. Dalam
dalam hadis pun tak ada, maupun rujukan-rujukan muktamar yang lain pun tak ada. Ini semua adalah nama yang diberikan oleh orang Melayu. Hantu raya contohnya adalah makhluk halus yang sangat digerumuni, ditakuti dalam masyarakat Melayu. Dan hantu raya ini digambarkan sebagai hantu yang sangat kuat, gagah, boleh menyerupai muka tuannya, muka tuan yang memeliharanya. Hantu raya ini dibela, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang membela hantu raya biasanya mampu melakukan kerja-kerja yang tidak mampu dilakukan oleh orang biasa tanpa bantuan jentera. Contoh seperti mengangkat kayu balak seorang diri, potong kayu balak seorang diri, berlawan dengan orang ramai seorang diri. Hantu raya ini boleh diarah bagi menjaga harta, jaga kebun, jaga tanah. Apabila ada orang ingin mencuri di rumah atau di kebun atau di tanahnya, hantu raya ini akan menjelmakan dirinya sebagai lembaga hitam ataupun satu susuk tubuh dan rupa seperti mana rupa tuannya. Selain itu, hantu raya ini juga boleh memukul penceroboh sehingga boleh menyebabkan kecederaan, bahkan menyebabkan kematian. Baik. Ini apabila disampai waktunya mesti dibagi makan. Sekiranya tak dibagi makan, dia akan ganggu tuan dia ataupun keluarga tuannya. Selain daripada menyebabkan kesihatan fizikal yang tidak dapat dikesan, hantu raya boleh menyebabkan orang yang memeliharanya, jika tidak diberi makan, orang yang memelihara itu boleh jatuh sakit tanpa dapat dikesan dengan keadaan perubatan moden. Dia sakit, pergi hospital, cek darah, x-ray, semua okey, semua elok, tak ada apa-apa. Jantung okey, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, tapi dia sakit. Jadi kadang-kadang boleh disebabkan oleh akibat daripada tidak menjaga, tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat di antara tuan yang tadi dengan makhluk halus yang disebut sebagai hantu raya. Hantu raya ini boleh menyerupai fizikal dan rupa tuannya, dan bahkan minta maaf cakap boleh menggauli, menyetubuhi isteri tuannya, ataupun anak perempuan tuannya. Dan ini selalunya menyebabkan trauma, fobia pada ahli tuan. Kemudian apa yang disebut sebagai saka pelesit. Saka pelesit. Pelesit ini adalah sejenis makhluk halus yang sangat popular dalam masyarakat Melayu dan biasanya dikaitkan dengan orang perempuan. Pemeliharanya perempuan. Berbeza dengan hantu raya tadi. Hantu raya ini biasanya yang jaga, yang bela orang lelaki. Pelesit biasanya dikaitkan dengan perempuan. Ada pandangan mengatakan sekiranya makhluk halus itu dibela oleh lelaki, maka dipanggil hantu raya. Namun sekiranya ia dibela oleh wanita, maka ia digelar hantu pelesit. Walau bagaimanapun, Dr. Amran Kasimin menafikan pernyataan tersebut kerana peranan hantu pelesit dan hantu raya berbeza. Pelesit ini dibela secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung berarti seseorang itu mempelajari ilmu tersebut, diajar cara dan kaedah untuk memuja apa yang disebut sebagai hantu pelesit. Ada cara, ada mantra yang tertentu, ada jampi-jampi tertentu. Itu dia belajar secara langsung. Pemujaan pelesit ini termasuk cara menyediakan sajian, cara memuja dengan membaca jampi serapah, jamuan ataupun sajian ini tadi pula sama ada disediakan secara mingguan, secara bulanan ataupun secara tahunan. Ada yang setiap minggu kena bagi makan, ada yang bagi tak perlu setiap minggu, sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Dia bergantung kepada perjanjian je lah.
Boleh juga berlaku kepada seorang perempuan yang mengamalkan sesuatu ilmu untuk tujuan menyeri muka atau pemanis muka. Ya, ada satu orang tua perempuan saat akhir hayatnya dipanggil oleh anak-anak, oleh adik-beradik, dukun-dukun, bohong-bohong dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kerana saat dia sakaratul maut itu, dia sangat susah bernafas seperti mana nafas lembu kena sembelih. Nafas lembu kena sembelih itu cuma bunyi gitu kan, sampai macam tu kan dia bernafas. Jadi ada satu dukun itu dijemput oleh adik dia untuk membantu mengeluarkan makhluk yang sedang mengganggu dia. Saya nampak dukun pakai keris, dia scan dengan keris 7 lok. Dukun ni siap pakai serba hitam dengan tergolong macam pendekar lah. Saya tengok je lah kan. Masa tu saya tu masih sekolah menengah. Dia gunakan keris ni, dia lalukan keris tu daripada badan kepala, dada, tapi dia ulang balik pada bagian kepala. Lama dekat bagian kepala. Selesai dia buat itu, dia panggil semua adik-beradik dan juga anak-anak cucu, boleh dikeluarkan dengan syarat ada yang sanggup mengambil alih. Siapa nak ambil alih? Kaedahnya, dekatkan mulut. Katalah saya yang sakit ni, ya, yang nak ambil alih ni adik saya kata. Adik saya kena datang dekat saya. Adik saya kena buka mulut dia, dekatkan dengan mulut saya yang sedang sakit. Makhluk tu akan keluar melalui tenggorok, masuk ke mulut, dan daripada mulut dia, mulut saya masuk ke mulut dia, adik saya. Prosesnya dia kata akan berlaku sekejap saja. Syaratnya mesti rela. Kalau rasa terpaksa, tak jadi. Selagi mana tidak ada siapa yang mampu mengambil melalui mulut, selagi itulah, kata dukun ni tadi, si sakit ni akan menderita begini. Boleh jadi sampai berulang. Jadi tak ada siapa yang sanggup lah. Siapa yang sanggup? Dia tengok keadaan sakarat ni macam tu teruk sangat. Kita bagi istilah orang kampung kata ayat 9. Ayat 9, ayat Yasin yang kita baca 9 kali. Setiap kali habis baca, bagi dia minum pun Allah Ta'ala belum izinkan, tak sembuh. Dia ni semasa hidupnya, masa dia sihat, suami dia memang tunduk pada dia lah. Siapa-siapa juga tidak akan berani angkat muka dengan dia. Allah dalam ayat saya beritahu, ilmu yang diamal oleh si sakit itu namanya sangkawana. Ilmu sangkawana. Sangkawana ini adalah ilmu penduduk, dalam masa yang sama ilmu penyeri muka. So, bagaimana kesudahannya? Ayah tinggal sebelah rumah dia, dengan kami berjiran. Waktu saya nampak peristiwa itu, ayah kata kalau nak dia boleh. Ayah saya jenis orang slow, tak pernah cakap. Sebagian mungkin kenal ayah saya dulu kerja dekat klinik baru, bukan kebun, klinik baru. Boleh dia, tapi tak ada saudara mara dia datang jumpa kita minta tolong kita, tak payah. Ya, saya kata dulu. Tak tahu siapa yang sampaikan cerita itu kepada ahli keluarga. Tak lama selepas dukun yang besar-besar tadi itu semua dah balik, masalah tak selesai. Sebab tak ada siapa sanggup ambil. Ada seorang ahli keluarga daripada sesakit tadi jumpa dengan ayah, minta tolong, ikhtiarkan apa yang boleh. So apa yang ayah saya buat,
turun daripada rumah kami, pergi ke rumah jiran sebelah ni yang tengah sakit ni. Dia pusing rumah tu 3 kali. Kemudian dia naik tangga. Dia kata, jangan tegur apa saya buat. Dia pergi dekat tempat di mana si sakit ini terbaring. Dia cabut 3 helai rambut. 3 helai rambut. Sebelum daripada itu ada yang suruh buka apa, bumbung lah, suruh buka dinding lah, macam-macam hal kan. Dia suruh buka bumbung, satu buka zinc, tak jadi. Buka dinding juga tempat yang di mana dia terbaring tu sama juga, nyamuk masuk adalah tak jadi. Arwah ayah naik, dia cabut 3 helai rambut daripada mulut si pesakit ini dan dimasukkan dalam satu daun geladi berwarna hitam. Daun geladi hitam. Daun geladi hitam ni daunnya pun hitam, isinya pun hitam, batangnya pun hitam. Dulu belakang rumah ayah tu ada, sekarang tak ada. Mana-mana tak pokok. Kita pun tak tahu nak mula. Dimasukkan dalam daun geladi hitam tadi, itu dilipat dekat itu. Dia pun start foto, pergi ke tepi laut. Buang ke tepi laut, tempat air yang mengalir. Kemudian dia patah balik, dah selesai. Dia doakan air, dia sapu muka si sakit tu. Sapu muka si sakit tu, dan ayah saya kata selepas ini tunggu dia, jangan ditinggalkan. Ayat itu sama macam saya cakap semalam lah, dalam tempoh 3 hari jangan tinggalkan. Pokok dia baru nak minum lah, lebih kurang itulah ayat. Tunggu, jangan tinggalkan. Pokok dia nak minum air ke, dia nak duduk ke, belum dudukkan. Ayah saya balik daripada rumah, hari yang sama belum habis lagi tangga tu, ada 10 anak tangga, belum habis lagi tangga. Yang di rumah dia dah tinggal. Dengan izin Allah SWT. Seminggu lepas tu saya tak berani keluar rumah. Tak berani keluar rumah. Tak pergi masjid saya. Takut. Kami adik-beradik ketakutan masing-masing. Sebab ternampak bayang-bayang roh arwah lega-lega. Kemudian ada juga yang disebut sebagai saka harimau. Saka harimau ni adalah yang dibela menyerupai harimau, dan apabila menyebut saka harimau, ianya sering dikaitkan dengan orang-orang Kerinci, Mendeling dan keturunan mereka yang berasal daripada pergunungan Kerinci, Indonesia. Dikatakan bahawa mereka yang terlibat dengan makhluk halus ini berupaya mengubah diri mereka menjadi harimau. Dakwaan tersebut dinafikan sekeras-kerasnya oleh orang-orang Kerinci, dan dia hanya sekadar cerita bagi menakut-nakutkan orang yang berkawan dengan orang Kerinci. Orang Kerinci sendiri menafikan. Ada juga yang disebut sebagai saka buaya. Dan saka buaya adalah makhluk halus yang membayangkan dirinya seperti mana seekor buaya. Seseorang yang didampingi oleh makhluk halus ini ada kelebihan bagi menjinakkan buaya. Dia juga mampu mengawal buaya-buaya ini di sebuah kawasan supaya tidak mengganggu penduduk-penduduk setempat untuk mencari pendapatan menangkap ikan di sungai atau di tasik-tasik. Saka buaya biasanya digunakan untuk mencari mayat orang mati lemas dalam sungai atau mayat manusia yang diserang oleh buaya. Dengan bantuan makhluk halus ataupun saka buaya ini, buaya yang menyerang manusia itu dapat dicari dan menyerahkan dirinya serta mangsa yang telah dibunuh. Ada juga saka bomoh ataupun saka yang digunakan untuk mengurut. Ini diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu untuk membantu tuannya merawat. Mereka yang mewarisi saka perbomohan atau perdukunan ini ada kelebihan merawat pelbagai jenis penyakit yang fizikal seperti kayak, gudis, sediuk, tulang patah, penyakit-penyakit rohani seperti yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus dan sebagainya. Dan kebolehan ini
diperolehi sama ada daripada satu warisan ataupun kombinasi daripada menuntut dan juga warisan. Ada sebahagian daripada mereka ini tidak menuntut pun, tapi dia seorang yang pendiam, tak banyak cakap, selalu kena bully masa kat sekolah. Orang-orang macam ini yang dipilih. Ada sebahagian lagi mewarisi ilmu itu dengan cara dia menuntut ilmu itu. Dia belajar, ada puasanya, ada mati geninya, ada puasa putihnya dan sebagainya. Ada juga yang disebut sebagai saka bidan. Pada satu masa dahulu, bidan ini adalah pekerjaan yang penting dan dihormati dalam masyarakat. Ini disebabkan bahawa kepakaran dan kemahirannya dalam bidang perbidanan, yaitu kesihatan bayi dan kandungan serta ibu-ibu yang mengandung. Menjadi amalan masyarakat Melayu, ibu yang mengandung hendaklah mengikuti segala pantang larang, peraturan, petua, adat istiadat yang diadakan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan ibu yang mengandung dan anak dalam kandungannya. Maka bidan tersebut dijadikan tempat rujukan dan pelaksana dalam menjalankan adat-adat dan ritual-ritual tersebut. Antara adat yang terkenal yang masih diamalkan oleh sesetengah masyarakat Melayu adalah adat yang disebut sebagai adat melingkar perut. Sekiranya ia tidak dilaksanakan, dipercayai ia akan memudaratkan ibu yang mengandung serta menyukarkan kelahiran. Selain itu, boleh menguatkan semangat ibu yang mengandung serta menghalau semangat atau gangguan-gangguan jahat. Ada juga apa yang disebut sebagai saka hantu laut. Hantu laut. Biasanya saka hantu laut ini adalah gelaran kepada jin yang dibela yang tinggal di kawasan laut ataupun yang di persesiran pantai, macam kawasan kita ni lah. Kawasan laut adalah kawasan yang luas yang tidak didiami dan tidak mampu diteroka oleh manusia. Terlalu banyak khazanah alam serta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendiami kawasan lautan ini yang masih tidak diketahui oleh manusia. Biasanya saka laut ini dibela untuk beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk keselamatan di laut. Oleh kerana cuaca, keadaan air laut ini tak dapat kita jangka, ombak besar boleh muncul tiba-tiba tanpa sebarang amaran. Hantu laut yang dibela ini akan memberikan amaran kepada tuannya, akan bahaya-bahaya yang mungkin akan menimpa sekiranya dia turun ke laut pada hari ini. Selain itu, hantu laut ini juga boleh memberitahu tuannya di mana lokasi banyak ikan. Mana lokasi banyak ikan, dan boleh membantu menghalau ikan supaya masuk dalam bukan tuannya. Dengan itu banyak hasil dapat. Orang lain tak dapat pergi tempat yang sama, tapi si Polan ni banyak dia dapat di tempat yang sama. Kadang-kadang memang rezeki dia, bukan sebab dia menjaga. Ada bela saka laut, bukan. Kadang-kadang tu, tapi ada sebahagian masyarakat Melayu kita memang ada amalan-amalan tertentu dengan memelihara saka laut. Ada juga sebagai saka pendekar, ulu balang. Jin yang diambil untuk dibela dan dijaga bagi menjadi seorang yang handal bersilat, melawan, untuk jaga diri keluarga daripada dikhianati, ditindas oleh lawan. Selain itu ada juga untuk menjadikan seseorang itu disegani, dihormati oleh kawan dan lawan kerana menjadi seorang yang gagah, handal, perkasa, hebat. Seseorang yang didampingi oleh saka pendekar ini boleh menjadi handal melawan walaupun dia tidak pernah mempelajari sebarang ilmu, seni mempertahankan diri. Tiba-tiba jadi pandai. Dia kata dapat alamat di dalam mimpi dan sebagainya. Biasanya yang ada dalam mimpi itu, dia akan menyerupa watak seorang yang alim. Biasanya begitu. Pakai jubah putih, pakai kopiah putih,
putih, berjanggut putih, macam maju di kat ujung tu. Buat saring, pakai tongkat, bertasbih dan sebagainya. Watak orang alim lah. Ya. Dia kata ilmu ni, kamu amalkan begini-begini, buat begini-begini, akan jadikan kamu handal dan sebagainya. Ya. Ada sebahagian lagi disuruh puasa dan sebagainya. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran tentang gangguan jin dan syaitan terhadap manusia. Dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul 'alim. Jikalau engkau dihasut oleh sesuatu gangguan daripada syaitan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya? Memang boleh berlaku, maksudnya dalam Quran pun ada sebut boleh berlaku gangguan berpunca daripada syaitan ini boleh berlaku ke atas manusia. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan dengan terhuyung hayam kerana sentuhan syaitan itu. Ya, boleh berlaku. Yang dalilnya ada sebut dalam surah Fussilat, satu lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kalau kita tengok awal persahabatan di antara masyarakat manusia, masyarakat Melayu ni dengan makhluk-makhluk halus ni, nampak persahabatan tu nampak berjalan baik gitu kan. Tetapi mengapa boleh berlaku gangguan itu? Ya, antara kuncinya waris-waris yang mewarisi makhluk-makhluk halus ini terlupa untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang sudah dipersetujui oleh nenek moyang mereka, seperti memberi makan. Makhluk halus itu tak diberi makan, tak dijalankan jampi mantra, ritual-ritual tertentu seperti mana yang telah dipesankan untuk memuja roh makhluk-makhluk halus. Ada juga waris yang menentang kehendak saka tersebut, seperti tidak memberi kerjasama, lalu menyebabkan saka tersebut menjadi marah dan mengganggu seluruh ahli keluarga. Ada juga dalam kalangan waris yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh, ya, baca Quran, zikrullah dan sebagainya. Jadi benda ini memang takkan boleh dekat pada dia lah. Ya, jadi menyebabkan saka-saka yang dipelihara sebelumnya itu menjadi marah dan dia tidak senang, dan akhirnya akan menyebabkan berbagai kerusakan. Dan ini memang boleh berlaku. Ada beberapa jenis gangguan. Yang pertama, gangguan masa tidur. Gangguan ini boleh menyebabkan emosi pesakit jadi tak stabil, dibunuh, ya, sebab sering bermimpi perkara-perkara, mimpi-mimpi yang menakutkan dia. Dan mimpi itu berulang kali, ya, berulang kali. Dia boleh menjadi seorang yang baik, tiba-tiba menjadi seorang yang ganas. Daripada seorang yang periang, tiba-tiba menjadi seorang pendiam. Daripada seorang yang bersabar, tiba-tiba menjadi seorang yang pemarah, panas marah, ya, dia bertukar. Sehingga menyebabkan kalau dia bekerja, prestasi kerja akan terjejas. Kalau dia belajar, prestasi akademik di pelajaran dia akan merosot. Ya. Kalau dia seorang isteri suri rumah, dia akan abaikan kerja-kerja sebagai seorang suri rumah. Ya. Dan tak dengar cakap suami, itu hal dia je, ya, dan sebagainya. Ada juga yang diganggu melalui bisikan. Terdengar arahan atau suruhan atau terdengar suara yang menyuruh, mengarahkan si pesakit ini melakukan sesuatu perkara yang baik. Contohnya suruh banyakkan zikir, ataupun suruh baca Quran, ataupun disuruh lakukan perkara-perkara yang buruk, buat maksiat, buang masa,
akan mendengar bunyi bising, bunyi suara tak henti. Contohnya seperti perbualan antara dua orang yang hanya didengar oleh si pesakit itu. Didengar suara orang bersembang, pesakit itu aja dengar, orang lain tak dengar pun. Ada sebahagian lagi mendengar bunyi loceng. Tuan-tuan, kalau waktu maghrib masjid surau kita akan melambungkan azan, tapi di kuil-kuil Hindu dia akan bunyikan loceng. Bunyi loceng macam agak kuil Hindu, dia dengar pada telinga. Ada sebahagian lagi mendengar bunyi angin ribut. Cuaca kat luar ni cantik, terang benderang, tapi dekat telinga dia dengar bunyi angin ribut, angin kencang, bunyi tiupan angin ribut, angin kencang. Yang dengar tu dia seorang je, orang lain tak dengar. Orang lain tak dengar. Ada juga sebahagian lagi mendengar tangisan, suara tangisan. Kadang-kadang budak menangis, kadang-kadang suara orang perempuan menangis. Walhas keliling dia, jiran-jiran tetangga tak ada budak kecil pun, tapi dengan suara budak menangis. Yang dengar dia seorang. Kalau yang dengar ramai, dalam rumah tu ada 5 orang, 5 sekali dengar, boleh jadi itu adalah gangguan sihir. Tidak semestinya gangguan sangka. Yang dibeza antara gangguan sihir dengan sangka. Kemudian ada juga sebahagian gangguannya dalam bentuk dia rasa diri dia diekori, dia rasa diri dia sedang diperhatikan, tapi tak ada siapa pun. Sebahagian lagi merasakan ada keribat, ada bayang-bayang melintas, kadang-kadang lintas tepi, kadang-kadang lintas belakang. Dan sebahagian lagi diganggu dengan kerasukan, seperti mana histeria dekat pejabat, kadang-kadang dekat rumah, kadang-kadang tempat belajar. Kelakuan ni macam orang tak siuman. Kadang-kadang pesakit ini ada yang agak agresif, dia melawan. Satu orang pegawai polis di Balai Polis Sabah datang, suami isteri, dia nak rawat isterinya. Kebetulan jumpa dengan saya. Bila saya ruqyahkan isteri dia, isteri dia tenang je, suami duduk sebelah. Dengar saya doa, suami pula benar. Yang agresif suaminya. Saya tak tahu akan suaminya, tapi saya baca itu doa tu kuat lah. Supaya tujuannya supaya dia boleh semak bacaan saya tu. Sebab ada setengah-setengah guru awam, dia mulakan tu contohnya dia baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud mulut dia buat kami. Lepas tu tak dengar apa, yang dengar tu tak dengar. Kalau kami tidak, almarhum tuan guru sarankan, dia kata kalau pesakit kita itu pelajar-pelajar hafiz lagi baik, kita baca depan dia supaya dia boleh semak bacaan dia. Bila baca yang boleh disemak ni, baca dengan suara yang agak tinggi lah, bukanlah buat sambil menjerita. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baca. Elok saya doakan isteri dia. Si suami ni tiba-tiba menggigil badan macam orang nak nyetrum tu, menggigil tangan begitu. Daripada dia duduk atas kursi, dia bangun, dia buka silat lah. Dia buka silat. Isteri dah lari tadi. Suami dia ni polis ni, dia dah boleh tahan, lagi besar badan dia daripada saya. Polis kan memang dibekalkan dengan ilmu kemahiran mempertahankan diri. Dia belajar apa kan? Judo, karate. Dia memang ada dia punya seni mempertahankan diri. Saya cuba juga kan, meletup ganggu dia. Tetapi almarhum tuan guru pernah pesan kepada kami bila berhadapan dengan situasi. Dia baca daripada surah Al-Kahfi, wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Kalau dalam Quran dulu
Ayat ini ditulis dengan tulisan warna merah. Wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahad. Kita baca ayat ini dalam hati, dan bila kita dah baca dalam hati dalam keadaan kita yakin, tiupkan daripada arah jauh kepada orang tu tadi, orang yang tengah mendera tadi, yang tengah beraksi, dia nak silat, macam nak pelubuk saya, nak terkam saya lah. Saya baca ayat tu, saya sungguh daripada jauh, nampak dia macam terkejut sikit, dan kaki berundung. Dalam hati saya ada harapan. Tapi kalau kita hembus, dia makin galak lagi, macam nak kais-kais kaki tu, teringkau tegak macam tu, jangan dekat. Ditanduk tak pasal kita. Almarhum Tuan Guru pernah satu ketika dihubungi ada satu orang pesakit nak jumpa dengan Tuan Guru di sebuah hotel. Tuan Guru pun datang, niat ikhlas nak membantu. Kebetulan Tuan Guru kenal dengan pesakit ini, yang bernama Pak Datuk Seri. Sampai tempat yang dijanjikan, Untuk Datuk Seri ini tidak tunggu dekat lobi hotel, dia tunggu dalam hotel, di dalam bilik hotel. Tuan Guru pun naik. Kebetulan Tuan Guru pergi seorang diri, memang dipesan dengan bawa kawan. Pergilah naik ke hotel, sampai ketuk pintu bilik. Dia pun mula-mula tu okey. Bila tutup pada pintu bilik, dia melangkah masuk dalam bilik. Mulalah dia buka langkah. Datuk Seri dia tadi mula buka. Habis semua perhiasan yang ada di dalam bilik hotel itu, tunggang langkah kena sepak teranjang. Buka langkah. Tuan Guru tenang dah. Tuan Guru, kalau Ustaz Razak dah lari lah, bercampur dah. Dia Tuan Guru, dia tenang je lah. Tenang. Rupanya rahsia ni dia baca tadi. Wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada. Tiup ke arah pesakit itu, kalau nampak dia agak macam terkejut begitu dan dia merunduk sedikit, dia kata kamu boleh dekat. Kalau dia makin garang, nanti dulu. Jangan lari dia. Jangan lari. Nanti dulu. Ulang balik. Sampai dia ada respon seperti terkejut dan terkejut sedikit. Jadi pada situ boleh kita dekat. Polis ni tadi, kata Syifa ni tadi, yang saya tengah doakan isteri dia, tiba-tiba dia pula yang mandrem. Dia dah buka langkah, dia dah buka kuda-kuda. Saya dekat, saya pegang lumpur. Saya pegang, saya genggam lumpur itu, saya pegang macam ni. Saya kata kamu duduk. Bagi kamu je lah. Sebab yang ada pada dalam badan dia itu bukan dia, makhluk jin yang telah merasuk dalam badan dia, yang dia dapat saya tak tahu dari mana. Rupanya semasa pergaduhan Melayu dan India di Taman Medan, tak berapa lama dulu kan, permusuhan antara Melayu dengan orang India. Polis ni, dia ni ditugaskan oleh orang atasan dia untuk mengawal keselamatan di Taman Medan. Apa dia bawa? Geraham badak, gigi geraham badak. Saya tak tahu dia dapat daripada mana gigi geraham badak. Saya kata ni guna untuk apa? Masa dia dah sedar. Dia kata, saya bawa ni Ustaz, cara guna ni, saya akan genggam dekat tangan saya geraham ni. Ustaz bayangkan macam mana badak tu menyondol pokok dia tu. Macam itulah penumbuk saya akan pergi kepada orang yang nak menyerang saya. Masya Allah. Macam mana badak tu boleh menyondol pokok dia tu sampai tumbang pokok, begitulah penumbuk saya ni akan pergi macam badak menyondol pokok. Kalau kena kat kita, ya Allah, tangan berada sampai begitu. Tapi kesannya itu, dia boleh takut. Masalah anak ini tak boleh takut. Diganggu oleh berbagai-bagai masalah, macam-macam hal. Lagi satu dia jadi minat cerita-cerita batu akik. Dia pukul cukup banyak koleksi. Dia boleh sebesar-besar batu sampai sekecil-kecil. Akhirnya bila saya pegang penumbuk dia, saya suruh duduk, dia tak boleh duduk, terus terbalik, pingsan atas lantai bersifat tu.
Dan kita doakan dia tuntas sikit lah. Tuntas sikit. Yang satu kes lagi satu, ketua gelanggang silat, umur 16 tahun. Guru silat ni datuk dia. Ketua gelanggang ni cucu perempuan. Datang dua beradik, didoa oleh sahabat saya, bukan saya doa, sahabat saya doa. Yang sakit adik. Bila kita doa adik, kakak pula yang ketua gelanggang ni tadi yang shot. Saya kat belakang pun situ. Habis semua dia silat ni. Kami ada satu sofa kayu jati letak untuk orang menunggu. Kaki sofa tu patah disepak. Bayangkan kalau kena muka. Apa tak patah tulang pipi. Ketua gelanggang, bukan calang-calang. Saya kata nak buat macam mana. Orang yang menunggu giliran, masa tu dah lari bertepiaran. Menunggu giliran untuk dipanggil oleh perawat. Lari bertepiaran, tengok keadaan tu. Saya kata, macam ni, saya ajak kawan-kawan bincang sekejap. Nanti aku pegang budak tu, aku jatuh pada korang cepat-cepat. Saya kata pegang kaki dan tangan. Ustaz, ni ada silat Ustaz. Alah, saya kata silat dia silat aku nak tak kat mana cik. Itu pun dah angin jugalah sebab dia mengganggu. Bila saya dekat, rasanya tadi tu lah. Wal yataraqqaf fala yus'irun nabitu ahada. Tiup daripada jauh. Dia bawa macam datang dekat. Saya kepit kepala dia, bentis kaki dia. Kebetulan kita adalah juga sikit asas. Dan persilatan tu adalah sikit lah. Saya bentis dia, dia jatuh. Kawan-kawan dia terpaku. Saya dah pesan tadi, bila dia jatuh kan cepat-cepat pegang kaki tangan dia, masing-masing terdiam. Menjerit saya, oh dia jadi cepat pegang. Baru masing-masing pinggir-pinggir. Salah seorang kawan tu Ustaz, menantu Ustaz Samini, menantu dia Ustaz Ahmad, salah seorang kawan kami yang terlibat dalam insiden itu. Dia salah pegang. Pada dia pegang bagian tangan, tersalah pegang, dia sempatlah pada cangkar. Memang ada kesan cangkar pada tangan dia. Pada waktu itu tersilap pegang. Dia nak pegang pada kaedah supaya tidak kena balik-balik kita. Salah pegang, kena cangkar. Saya kata pegang balik sebelah. Betul balik. Jadi dah pegang, empat kaki dan tangan dah pegang, baru kita dekat dia daripada pusat naik ke atas sampai dekat ulu hati, dan dia muntah lebih. Itu tindakan yang segera, yang terpaksa dibuat agak sedikit keras. Memang saya bentis sungguh-sungguh. Sebab kekuatan dia bukan kekuatan budak 16 tahun. Ya, seorang ketua gelanggang dirasuki oleh makhluk jin, mungkin diperolehi daripada atau yang jadi guru silat. Jadi perkara-perkara seperti ini tentunya ada beberapa cara, beberapa kaedah yang boleh kita lakukan untuk merawat dia. Kaedah bagaimana nak merawat, apa bahan yang kita akan gunakan untuk merawat sakit ini, yang kena gangguan sangka ni, kita tangguh dulu. Dah pukul 7.20, InsyaAllah ada kesempatan di lain masa kita sambung lagi siri yang ketiga. InsyaAllah. Tuan-tuan ni, saya nak beritahu bukan nak promosi.